Okey. Baik, kita sambung latihan pemahaman daripada Komsas minggu lepas. Pesan ibu beribu-ribu. Baik, kita tengok. Baca maklumat di bawah dengan telitinya, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Baik, kita tahu tentang sajak ini. Baik, the first two rangkap already being posted here. Baik, kita terus baca bahagian bahan 2 lah. Okay. Baik, kita tengok. Yang ini daripada cerpen Mutiara Bonda. Baik, whether you are well aware with this cerpen or not, you still must able to answer the questions lah. So one of the Komsas surely will taken from the anthology that you have learned, and another one can be any bahan. It can be a poster, it can be a cerpen from another source. Okay, kita tengok bahan 2. Saya tidak suka dengan kelembutan Bonda terhadap adik. Walaupun kelembutan di sini boleh membawa maksud kemanjaan unsur lah. The leniency. Okay. Walaupun adik sudah hilang rasa hormat, Bonda masih berlembut dan tidak jemu-jemu menasihatinya. Maksudnya tidak boring untuk menasihatinya. Memang dari kecil, adik tidak pernah dicubit, tidak pernah ditengking. Tengking means like marah. Apatah lagi dirotan. Oleh sebab itu, perangainya begitu nakal. Daripada belajar taska is like tadika lah. Hinggalah ke darjah 6. Adik didukung di belakang Bonda untuk menuruni dari satu anak tangga ke satu anak tangga. Maklumlah, rumah 2 tingkat. Bayangkanlah, sudah berusia 12 tahun pun Bonda masih mendukungnya. Boleh terpatah 2 tulang belakang Bonda itu. Tetapi, kalau tidak dibuat begitu, alamat berjam-jamlah adik akan mengengsot dengan mata terpejam. Alamat maksud di sini membawa maksud tanda. Okey? Kalau tidak dibuat begitu, tanda berjam-jamlah adik akan mengesot. Mengesot maksudnya bergerak perlahan-lahan dengan mata terpejam. Okay? Baik. What is it mean? Means if the Bonda didn't dukung him, Bonda means ibu lah. This adik will, I think the Bonda have to dukung the anak, because if not, the adik will move very slowly with the closed eye. That means he will be very cuai lah. I think this is like a symbolic. Okay. Yang ni membawa maksud simbolik. அதாவது கண்ணு தெரியாம மெதுமெதுவா போய்கிட்டு இருப்பான். அம்மா தூக்கிட்டு போனாக்கா it's like getting a guidance like that. Okay. Baik. Soalan nombor 1. Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, bagaimanakah kasih sayang yang ditunjukkan oleh ibu kepada anak-anaknya? Okey, di sini kita boleh nampak ibunya memberikan nasihat dalam semua aspek, daripada pilih kawan yang sesuai, memberikan amaran tentang bahaya dan juga cara menjaga kesihatan. Okey, ini adalah antara cara ibu kita menunjukkan cara kasih sayang. Baik, yang ini pula dia sanggup mendukung anaknya di belakang Bonda untuk menuruni dari satu anak tangga ke satu anak tangga. Di situ kita boleh nampak kasih sayang yang ditunjukkan oleh ibu kepada anaknya. Maka macam mana kita nak jawab? Kita jawab berdasarkan satu demi satu lah bahan. Okay? Berdasarkan bahan 1, kasih sayang yang ditunjukkan oleh ibu kepada anaknya adalah dengan memberikan, kita bagi idea kita sendirilah, dengan memberikan pelbagai nasihat
dengan memberikan pelbagai nasihat yang merangkumi aspek pemilihan rakan. Lagi apa dia bagi advice? Amaran tentang bahaya dan cara menjaga kesihatan. Berdasarkan bahan 2 pula, okey. Ibu terpaksa pada tinggal like it's not showing kasih sayang anymore already. Ibu sanggup mendukung anaknya. Ibu sanggup where is it? Mendukung anaknya di belakang untuk menuruni dari satu anak tangga ke satu anak tangga. Dari satu anak tangga ke satu anak tangga. Okay? Baik, ni idea saya lah. Baik. Salin cepat. Baik. Soalan nombor 2. Ibu memberikan nasihat kepada anaknya untuk untuk melengkapkan dadanya dengan ilmu. See. Untuk அவங்க எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் சொல்லணும். அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, baca buku selalu, kukuhkan diri dengan ilmu. Ibu memberikan nasihat kepada anaknya untuk mendampingkan diri dengan buku. Mendampingkan maksudnya mendekatkan dirilah. Mendampingkan diri dengan buku supaya dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Okay. Selain itu, ibu juga menasihati supaya anaknya harus bijak memilih kawan yang baik. Dan tidak sekali-kali berkawan dengan rakan yang apa? Rakan yang pementing diri atau bertabiat buruk. Okey. Rakan yang mementingkan diri sendiri atau bertabiat buruk. Okay. Okay. Third question, you need to give idea. Kesibukan ibu bapa dalam kehidupan seharian telah menyebabkan anak-anak tidak mendapat kasih sayang yang mencukupi. Pada pendapat anda, apakah cara untuk memastikan anak-anak mendapat kasih sayang yang secukupnya walaupun ibu bapa masih bekerja? Okay. Even though the parents is working,
So what are the measures that can be taken so that the children get enough nurture or love from the parents? Maybe like during their masa lapang, Mm-hmm. meluangkan masa lapang mereka dengan bermain dengan anak-anak during Mm, their free time with them. that means beristirahat bersama keluarga pada waktu terluang. Ah, Okay, lagi? Maybe they can practice amalan makan bersama, budaya makan bersama-sama pada setiap hari. Masa makan, they all face to each other. They can talk about their problems, anything. yes. Hmm. And Another one? how many must listen, sir? At least bagi 3. Sebab 4 markah, 3 isilah. Hmm, Hmm. Menyambut hari-hari keistimewaan untuk ahli keluarga. Seperti hari ulang perkahwinan, hari lahir seseorang atau hari keluarga, like that. hmm, You can do that. Okay? okay. So, I just write down the points only lah. Okay. Pada pendapat saya, cara untuk memastikan anak-anak mendapat kasih sayang yang secukupnya walaupun ibu bapa masih bekerja adalah adalah dengan meluangkan adalah dengan beristirahat adalah I think something is missing there. Wait. Cara untuk memastikan anak mendapat kasih sayang yang cukup walaupun ibu bapa masih bekerja ialah ibu bapa harus beristirahat, not istirahat, beristirahat bersama ahli keluarga pada waktu terluang atau cuti awam. Okay? Cuti awam. Because they are bekerja. Cuti awam cannot bekerja. Okay? What else they can do is ahli keluarga harus menyambut hari-hari istimewa seperti hari ibu, hari bapa, hari ulang tahun perkahwinan, dan hari lahir. They feel a bit appreciated. And the third one we can tell third one we can tell what? Third one what we tell? Can like say can go on like vacation like that together as a family. அதுதான் நம்ம istirahat சொல்லிட்டோம். அதான் நானும் யோசிச்சேன். Like we go to vacation. But the one all come under istirahat already. நம்ம இன்னொன்னு என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம்? Eating together as family. Mengamalkan budaya makan bersama-sama. Because every day they all have to eat what, but make it one time so that every family member face each other, so they can have the opportunity to meet. Although everyone busy with the routine, they should allocate this time until this time. Okay, we're gonna eat together. We're gonna talk about family stuff. No other stuffs. Okay, like that. So mengamalkan budaya makan bersama-sama ahli keluarga. Okay.
mengamalkan budaya makan bersama-sama ahli keluarga dengan bersungguh-sungguh. Not just tell only. Dengan bersungguh-sungguh. Okay. Alright, let's move on to the next part. Next part is most important part, pola ayat. Kalau kamu tak faham yang ni, nanti ayat biasa, ayat songsang semua tak boleh faham. Okay. Before you learn about pola ayat, you need to know how to segregate or differentiate or distinguish between the subject and predicate. Okay. Once you know that kemahiran, baru kamu boleh sentuh pola ayat. Lepas kamu dah sentuh pola ayat, baru kamu sentuh kamu punya ayat biasa, ayat songsang. Cannot நினைச்சதெல்லாம் நம்ம படிக்க முடியாது. அதற்குன்னு ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு. Okay. So pola ayat. Okay. So pola ayat kita ada 4 jenis. Okay. Ayat kita, ayat lengkap kita dia kena ada subjek dan predikat. Okay. Certain ayat dia akan mula dengan predikat, lepas tu baru subjek. Yang ini adalah ayat songsang. Ada setengah lagi, setengah predikat, subjek, lagi setengah predikat. Itu pun ayat songsang juga. Subjek, predikat adalah ayat biasa. This one all later. In the module but later part. Bahagian 3 நான் continue பண்ணுவேன். Meanwhile, இது இருக்குல்ல. Okay. Kita tengok pola ayat dia dulu. Kejap. Mana saya punya laptop? Kejap. Okay. Baik, kita tengok. 4 jenis pola. Pola subjek. Okay. Kita di sini ikut pola ni ayat biasa punya pola lah. Baik, kalau dia bagi ayat songsang, kamu kena tukar ayat dengan dalam ayat biasa dulu, baru letak ayat ni pola. Baik, nampak? Semua keempat-empat jenis pola mesti bermula dengan frasa nama. Membawa maksud, subjek kamu mesti wajib frasa nama. Frasa nama. Baik, kita tengok. Kita ada frasa nama campur frasa nama. Frasa nama campur frasa sendi. Frasa nama campur frasa adjektif. Frasa nama campur frasa kerja. Okay. To master these, it can be sometimes easy, sometimes not very easy. Okay. Better you watch out. I will teach you all the tips and tricks how to find out what frasa is that. Okay. Baik, kita ada frasa nama, frasa sendi, frasa adjektif dan frasa kerja. Baik, kamu cuba tengok di sini dulu. Kamu cuba kita letak penerangan dan kita baca penerangan dan contoh dulu. Lepas tu saya akan bagi tahu kamu tips dan tricks dia. Macam mana kita nak identify. Baca saja satu ayat, kamu mesti tahu punya. Ini apa dia, ini apa dia. Okay, kita tengok. Contoh frasa nama, frasa nama. Maksudnya subjeknya frasa nama, predikat pun frasa nama. Predikat di sini membawa maksud frasa pertama dia itu yang kita namakan itu yang diambil kira untuk pola ini. Pola ayat. Contoh kamu tengok. Kuda itu berlari. Kuda itu berlari dengan pantas di padang itu. Okey. Kemahiran yang kamu kena sedia ada adalah kena tahu membezakan yang mana subjek, yang mana predikat. Okey, kuda itu adalah subjek, berlari dengan pantas di padang itu adalah predikat. Kalau kamu nampak betul-betul, berlari adalah kata kerja. Pantas ialah kata adjektif. Dengan dan di adalah kata sendi. Manakala padang itu adalah kata nama. Okay. So, இந்த மாதிரி எந்த வார்த்தை கொடுத்திருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியணும் இது என்ன காத்தான்னு. அப்ப இந்த மாதிரி வார்த்தை கொடுத்திருந்தா, you want to put what?
Frasa nama and frasa kerja ke? Frasa nama and frasa adjektif ke? Frasa nama, frasa sendi ke? Frasa nama, frasa nama. Baik, itu menjadi persoalan kita. Baik, jawabannya, kamu tengok predikat kamu tu bermula dengan apa? Perkataan pertama dia yang diambil kira. Perkataan atau frasa. Baik, berlari. Itu saja diambil kira. Yang ini semua dikira sebagai keterangan ready. Okey? Jadi berlari adalah kata kerja, maka pola ayat yang terlibat dalam ayat yang ni ialah frasa nama, frasa kerja. Baik. Frasa nama, frasa kerja. Jadi kamu kena tahu perkataan pertama kamu tu kata kerja kah, kata sendi kah, kata adjektif kah, kata nama. Okey? Baik, kita tengok satu persatu di sini. Frasa nama. Baik, kamu tengok. Ini buku. Ini adalah kata ganti nama tunjuk. Okay, it fall under kata nama also. Buku ialah objek kan? Apa-apa objek yang tu adalah kata nama. Lelaki itu adalah subjek. Predikat dia ayah saya. Ayah, dia bermula dengan ayah. Ayah adalah orang. Orang adalah kata nama. Vaishnavi kehujanan kerana tidak membawa payung. Vaishnavi adalah subjek. Kehujanan maksudnya malah tadi patu nanajitangalah. Sudah basah sebab kena air hujan lah. Baik. Yang ini bukan objek, bukan nama. Kenapa dia bukan kata kerja kah? Ada imbuhan. Siapa cakap ada imbuhan mesti kata kerja? Saya cakap tak boleh buat macam tu. Kehujanan adalah kata nama. Kerana tidak membawa payung. Okey. Yang itu adalah keterangan. Jadi ayat pertama dia kena ambil kira. Baik. Macam mana kita nak identify benda itu adalah kata nama atau tidak? Baik. Dengar. Kata nama dia ada dua jenis. Kata nama abstrak. Kata nama konkret. Okey. Baik. Konkret maksudnya benda-benda yang boleh kita pegang, kita boleh lihat, kita boleh menggunakan 5 panca indera kita lah. Baik. Contoh orang. Orang na எது வேணாலும் இருக்கலாம். Guru, polis, kawan, aming, acong. Tak kisah kata nama am, tak kisah kata nama kas. Okey. Ini kata nama am lah. Ini kata nama am. Okey. Lepas tu kita ada kata nama kas. Lepas tu kita ada kata nama terbitan. Tengok saya ஒரு whole டேவானே உங்களுக்கு நான் கொஞ்ச நேரத்துல விளக்கி காட்டுறேன். Dewan Tata Bahasa this one. Konkret. Okay, konkret kita ada orang, kita ada benda. Better you learn here. Form 4ல ரொம்ப வருத்தப்படுவீங்க. இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சிக்கலன்ட்டு. ஏன்னா அவங்க சொல்லிருவாங்க kata nama concrete. So if you don't know what is a kata nama concrete, how you going to identify in a passage? இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. ஒரு passage கொடுத்துருவாங்க. அதுல kata nama concrete எதுன்னு தேட சொல்லுவாங்க. அதை தேடிட்டு and அதை வச்சு ayat bina பண்ண சொல்லுவாங்க. The very first question of your Tata Bahasa section. Okay? So you must know what is a kata nama am, what is a kata nama kas, abstract, concrete, semua benda ni. Orang, benda, binatang, haiwan, haiwan, binatang same word. Tumbuhan, tempat. Benda-benda macam ni adalah konkret. Apa yang abstract? Abstract maksudnya saya dah banyak kali bagi tahu. Abstract. In English also we call it abstract. Okay, abstract is something that we cannot hold, we cannot see. But we can feel the presence. Like benda tu tak ada, tapi kita tahu benda tu ada. Like electric. Can you pegang electric? Electric எப்படி இருக்கும் கண்ணுல பார்த்திருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி. Kelaparan. But kelaparan is terbitan already. Okay, I go for other one. Perasaan. Perasaan also terbitan. Cerita. Cerita is kata nama. Lagi apa? Muka kata terbitan lah நிறைய இருக்கும். Kata nama abstract. Abstract lagi apa kita ada? Okay, abstract. Kalau ada nanti saya bagi tahu. Elektrik, cerita, haba. Haba macam tu semua. Okay?
Haba is not hot. Hot is panas. Haba is different. Okay. Kata nama khas, semua orang tahulah kata nama khas tu apa dia. Kata nama terbitan, ada 4 jenis imbuhan yang kamu kena tahu. Iaitu adalah kata nama. Yang ni ingat sampai form 5. Kalau ingat sampai form 5, sempurna kamu punya pola ayat ni. Bukan saja pola ayat, dia akan bantu kamu dalam banyak benda. Okey. Tengok imbuhan pe. Imbuhan an. Imbuhan pe dan an. Dan kawannya ke dan an. Ini adalah antara 4 imbuhan yang akan menjadikan sesuatu perkataan sebagai kata nama. Example lah guys. Sapu. Tahu sapu? Sweeping away. Tapi kalau kita letak imbuhan pe, jangan cakap pesapu pula. Mana ada pesapu? Penyapu lah. Penyapu akan menjadi objek. Betul tak? Iaitu benda. Dia akan jadi kata nama. Nampak tak? Okey. Lagi satu example. Okey. Kalau an. Okey. Kita tengok. Okay, I give you a simple one. Galak. Tahu galak? Encourage. Tapi kalau kamu letak imbuhan an, dia akan menjadi galakkan. Galakkan. Satu K saja. Galakkan. Galakkan is not kata kerja anymore already. It's like Englishல வந்து நீங்க கேட்டீங்கன்னா encourage is a verb. Encouragement is a noun. It's same thing. But don't ask me more about English or the grammar. ரொம்பலாம் புரியாது எனக்கு. Okay, I'm more expert in bahasa Melayu. Okay, so example உங்களுக்கு ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு கான்ட்ராஸ்ட் கொடுக்கிறதுக்காக தான் இது கொடுத்தேன் நான். Okay, இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா an. Okay, lari. வேணாம், லாரி சொன்னா அப்போ உங்களுக்கு புரியாது. கேளுங்க, சிம்பிளானு கொடுக்கணுமா? லஞ்சார். Tahu lancar, very smooth. அப்படியே ஸ்மூத்தா போகுது. ஆனா pelancaran is kata nama. Cantik is kata adjektif, betul tak? Tapi kalau kamu letak kecantikan, dia akan menjadi kata nama, guys. Okay? So, it's like beautiful is being adjective, but beauty, it's not adjective, it is a noun. This is a noun. This is a verb. Okay? So, இதெல்லாம் எப்போ உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்குதோ, automatic you sudah cinta bahasa ready. Tak kisah bahasa Melayu ke, Tamil ke, semua benda sama saja. Okay? Semua benda sama saja. Adalah perbezaan-perbezaan sikit. Tapi இந்த மாதிரி இம்போஹான் கொடுக்கிற வேலைலாம் ஒரே மாதிரியான விஷயம் தான். Okay? இப்போ தமிழ்ல கூட எப்படி சொல்றதுன்னா, தமிழ்ல வந்து ஓடுறது வந்து kata kerja, ஓட்டம் is kata nama, like that. Okay? So இந்த 4 இம்போஹானை மறந்துடாதீங்க. வெறும் pe, வெறும் an, pe an, ke an. Apa kehujanan is kata nama. சொல்ல மறந்துட்டேன். Abstract hujan we can pegang, what? Cannot lah. Okay, I thought hujan want to put under abstract. Cannot. Okay. So, this is the thing, guys. Okay, இதுதான் kata nama ஓட cerita. இது எல்லாமே வந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் நீங்க frasa nama. Kata nama பார்த்தீங்கன்னா frasa nama. So, frasa nama எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? Whether it's a kata nama abstract இல்ல kata nama concrete இருக்கணும். இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு kata nama காசா இருக்கலாம். இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு terbitanல முடிச்சிருக்கலாம். Okay? This is the clue. Jangan ingat saya akan ajar macam cikgu kamu. Frasa nama predicate பாருங்க. Okay, இது இருக்கா? Okay, போட்டுருங்க. அந்த மாதிரி இல்ல. You need to know everything. Then only you get the whole picture. Okay? Alright.
Now, kita pergi kepada pola ayat yang kedua, iaitu frasa nama dan frasa sendi. Okay, frasa sendi. நான் இப்போ கேட்டேன்னா எல்லா கத்தா செண்டியும் கூட நிறைய பேர்னால சொல்ல முடியாது. We'll see. Ibu, subject. Di dapur. Dapur tempat lah. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி di இருக்குல்ல. Di adalah kata sendi. Although it's one word, small word, it's still counted. Pelancong itu, subject. Dari Jepun. See, your predicate start with dari, which is kata sendi. So, frasa nama, frasa sendi. Surat itu, subject. Daripada kakak. Okay. So, kata sendi. Baik, kita tengok. A list of kata sendi. Kata sendi என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கிங்க. அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட கேட்கக்கூடாது. இது kata sendi, அது kata sendiயான்ட்டு. Okay. Di, dari, daripada, pada, ke, kepada, okay, sejak, untuk, demi, bagi, வேற என்ன இருக்கு tentang, terhadap, oleh, lagi apa ayo no mukiman seperti bak, bagai, ibarat, umpama, all the simile word, laksana. These are the major one lah. இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா தெரிஞ்சுக்கிங்க kata sendi nama. Actually இதோட பேர் வந்து kata sendi nama. Okay. ஏன் sendi ஏன் nama அதெல்லாம் நம்ம விளக்க நேரம் இல்ல. Just get know lah. Di, daripada, pada, ke, kepada, sejak, untuk, demi, bagi, tentang, terhadap, oleh, seperti, bak, bagai, ibarat, umpama. Ada lagi எனக்கு மைண்டுக்கு வர மாட்டுது. எனக்கு மைண்டுக்கு வந்தது நம்ம அதை எழுதிட்டேன். Okay. kata sendi nama. Okay. So இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் இருந்துச்சுன்னா அது frasa sendi நம்ம டக்குன்னு முடிவெடுத்துடலாம். Okay. அடுத்தது frasa adjektif. Frasa nama, frasa adjektif. Frasa adjektif tak semestinya kata adjektif. Dia boleh jadi kata penguat. Because adjektif kawan rapat dengan kata penguat. Okay So frasa adjektif boleh jadi kata penguat campur kata adjektif. Not necessarily straight away kata adjektif. Example perbuatan itu sangat menjijikkan. Whenever you see the word sangat, sungguh, amat, it's one all kata penguat. Kata penguat digunakan bersama-sama dengan kata adjektif untuk menambahkan darjatnya. இப்ப அழகு, ரொம்ப அழகு. Okay. அந்த மாதிரி. So beautiful, more beautiful. Okay. So prajurit itu sungguh gagah. Gadis yang, kalau dia dah guna yang, maksudnya இந்த subject detail dah சொல்றாங்க. Ambil sampai habis. Gadis yang berbaju merah itu, subjek, amat jelita, predikat. So what I want to tell here, okay, adjective செய்யணுமா? Okay, kata adjective. Okay, kata adjective guys. Okay, frasa adjective ni போட்டுறேன். Frasa adjective, ingat dia ada beberapa frasa adjective I cannot tell okay. So kalau kamu nampak kata penguat, itu merupakan என்ன சொல்றது, it's a clue to you. It's a kata frasa adjective. Okay. Kata penguatல என்னென்ன இருக்கு? So kita tengok. Kata penguat depan, kata penguat kita ada depan, kita ada belakang, kita ada bebas. Okay. Kata depan, kata penguat belakang, kata penguat bebas. Belakanglah வந்து benar, cantik benar, cantik betul, ataupun indah nian. Nian வந்து normally இண்டாக்கு மட்டும் தான் பயன்படுத்துவோம். depan வந்து இது agak agak lagi apa, paling, ter,
Okay, இந்த மாதிரியான imbuhan இருக்கும். Bebas ada 3 saja, amat, sangat, sungguh. Amat, sangat, sungguh. Belakangல வந்து இன்னொன்னு விட்டுட்டேன், sekali விட்டுட்டேன். முக்கியமானது அது. ஓகே, kata penguat இருக்கும் guys. ஓகே, அப்புறம் kata adjectiveல பார்த்தீங்கன்னா நீங்க முக்கியமா என்ன மறந்துடக்கூடாதுன்னா perasaan மறந்துடக்கூடாது. Perasaan is under kata adjective. Like marah, benci. Okay, and then warna மறந்துடாதீங்க. Warnaவும் adjective கீழ இருக்கு. Like merah, biru. வேற என்னென்ன இருக்குன்னா ukuran இருக்கு. Ukuran panjang pendek, gemuk, kurus, yang itu semua dia masuk di sini. Lepas tu keadaan இருக்கு. Keadaan lembutar kah, kasarar kah, அந்த மாதிரி. And so on lah, and so on. I just give a little bit only. Okay, adjective we can understand lah. அதில் மெயினாக பிராசானும் வர்ணாவும் மறந்துடுவாங்க நிறைய பேர், அதனால அதை மட்டும் கொடுத்துட்டேன். அப்புறம் கடைசியாக நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிறது frasa nama, frasa kerja. Frasa kerja. Nampak predikatnya mesti frasa kerja. Contoh Tanusha sedang mengecat rumah. Tanusha is subject. இந்த மாதிரி sedangலாம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கிங்க. இந்த sedang அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து நார்மலாக வந்து frasa kerja எப்படி இருக்கும்னா, எப்படி frasa adjective வந்து kata penguat கூட ரொம்ப rapato, frasa kerja வந்து dia rapat dengan kata bantu guys. Okay, kata bantu kata kerja ஒன்றா தான் வரும். Kata bantu நான் சொல்லி தரேன். Tanusha sedang mengecat rumah. Kalau nampak kata bantu, imbuhan okay, confirm kata kerja. Pesakit kencing manis itu, subjek, menemui. Imbuhan mesti KK. Wisalaci, membeli sayur, KK. Okay. Baik, kita tengok kata bantu ada example. Kata kerja, frasa kerjaan எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னா, first identify your kata bantu. Kata bantu இருக்கும். Kata bantu ada 2 jenis guys. Kata bantu வந்து 2 jenis இருக்கும். இதெல்லாம் நினைக்காதீங்க நான் வந்து ஏதோ பார்த்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன்னு. மைண்டில் இருக்குது இதெல்லாமே. இதெல்லாம் வருஷம் சொல்லி கொடுத்து. ஓகே, kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Kata bantu aspekனா மாசாவை குறிக்கிறது. அதாவது எப்படி மாசாவை குறிக்குதுன்னா, இந்த past tense, present tense, future tense and continuous tense 4 tense இருக்கும் இங்கிலீஷில். அதே மாதிரி மலாயிலையும் இருக்கு. அந்த காலத்தை காட்டக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ். பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு நம்ம pernah பயன்படுத்தலாம், sudah பயன்படுத்தலாம், telah பயன்படுத்தலாம். And then now continuous tense lah, present tense lah. இது வந்து என்ன பயன்படுத்தலாம்னா sedang பயன்படுத்தலாம். வேற என்ன இருக்கு இருங்க யோசிக்கிறேன். sedang, masih பயன்படுத்தலாம். ஓகே, sedang atau masih. Yang ketiga adalah future. Futureல வந்து நம்ம வந்து akan பயன்படுத்தலாம், இல்லாட்டி bakal பயன்படுத்தலாம். Bakal. ஓகே, baik, ini yang antara kata bantu aspek சொல்றது. Kata bantu ragam. Ragamனா action அர்த்தம். ஸோ அப்போ நம்ம என்னென்ன இதெல்லாம் பயன்படுத்தோம்னா harus, hendak, அந்த pengajaran பாய்ப்போம் தெரியுமா, harus, hendak, patut, perlu, wajar, wajib. Anything else I miss? Mesti. Okay, இதெல்லாம் kata bantu ragam. மற்றபடி imbuhan selain daripada ke-an, pe-an, verum-an, verum-pe, எல்லா imbuhanum kata kerja தான். Tak kisah pasif kah, aktif kah, அது கேக்கே தீத்தியா இருந்தாலும், அது கேக்கே தீத்தியா இருந்தாலும் அது கேக்கே தானே, frasa kerja தானே. ஆனால் இப்படி தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. இம்போஹான் இல்லாமல் கூட வரும் சம்டைம்ஸ். இம்போஹான் இல்லாமல் கூட வரும் சம்டைம்ஸ். இப்போ எப்படின்னா லாரி, பத்தே,
Okay, அந்த மாதிரி கூட வரும் sometimes. Okay, so you need to know how to differentiate them lah. Okay guys, I really hope you already copied every time I discuss one by one. Okay, it's not for listening, right? Okay, so in case you miss anything, later I will post the video in my link, and then I will give out you the link. You can click on it and watch back if you need any uh, what do you call it, revision lah. இதுதான் உங்களுக்கு எவ்வளோ பாருங்க, நம்ம படிக்கிறது போலாயாட், ஆனால் எவ்வளோ விஷயம் பூந்துட்டோம் பார்த்தீங்களா? ஓகே, ஸோ நான் இது எல்லாமே தெரிஞ்சாதான் நம்ம இப்போ எந்த கேள்வி கொடுத்தாலும் உங்களால செய்ய முடியணும். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் see here. Saya bekerja di rumah itu. Saya. Ada imbuhan be. Ke-an, pe-an, veru-an, verum-pe. இந்த 4 imbuhan தவிர மற்ற எல்லாமே kata kerjaan சொல்லி கொடுத்துருக்கேனா? அப்போ இது bekerja மட்டும் பாருங்க. Frasa kerja. முடிஞ்சிருச்சு. Frasa nama, frasa kerja. Perhatikan perkataan pertama pada bahagian predikat dan tentukan polanya. Itu cara kita teknik jawab dia. Jika diberi ayat songsang, jadikan ayat itu sebagai ayat biasa terlebih dahulu. Baru kenal pasti. Contoh, dengan menggunakan pisau, எங்கேயாவது ayat dengan len start பண்ணக்கூடாது. ஆனால் இது பண்ணியிருக்காங்க. That means this is ayat songsang. நீங்க pada suatu hari அப்படின்னு சொல்றீங்களே, அதுவே ayat songsang தான். Siapakah nama cikgu kamu சொல்றீங்களே, அதுவே ayat songsang தான். நிறைய ayat songsang நீங்க நார்மலாவே பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ ayat songsang ஒன்றும் தப்பு இல்லை, அது கரெக்டு தான். ஓகே, பட் தென் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், மாற்றி வச்சுக்கணும். Saya memotong daun itu dengan menggunakan pisau. It's supposed to be sound in this way. So now you sudah tukar kepada ayat biasa, baru kamu pisahkan subjek predikat dia. It start with memotong. So memotong is kata kerja. So again frasa nama, frasa kerja. Baik, contoh tambahan. So subjek பார்த்துக்கிங்க. Subjek askar watania, segak dan kaca. Segak and kaca describing someone, frasa adjective. Kelakuan buruk membawa pada. நீங்க பாட்டு kelakuan subjek utradinga. Kelakuan buruk மொத்தமா எடுக்கணும் subjek. Membawa pada, frasa kerja. Bandar Ipoh. You jangan letak bandar subjek, Ipoh predikat. Tak adalah dia cakap tentang bandar Ipoh. Okay, bandar Ipoh adalah subjek, predikat dia Ibu Negeri Perak. Ibu Negeri itu apa dia? Tempat. Ibu Negeri ni ada ஒரு விதமான tempat. Apa அது? Frasa nama. Datuk Seri Othman ke negara jiran. Ke, frasa sendi. Sang harimau subjek, binatang. Binatang adalah frasa nama. Haji Hussein dari Kedah. Dari adalah kata sendi, maka frasa sendi. Anak ayam jantan saya disambar helang. Ke-an, pe-an, verum-an, அதை தவிர மற்ற எல்லா இம்புவானும் kata kerjaan சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். Warna pakaian Amina merah muda. Merah adalah warna, warna adalah adjective. Remember that. See? Very easy. இந்த frasa namaவே நம்ம 3 பிரிக்கலாம். அதாவது penerang, kata inti, penerang, இதெல்லாம் தேவையில்லை. இதெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா நீங்க அப்புறம் லெக்சரர் ஆயிருவீங்க. Tak payahlah. Tak payah benda-benda ni. Apa yang saya bagi sudah cukup untuk form 5 lah. Masa lepas kamu dah ni, kamu nak அப்படியே மொழி ஆர்வலரா ஆயிட்டீங்கன்னா அப்புறம் நீங்க இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிங்க. ஓகே, 1 minute. வெளியா சத்தத்தோட வரக்கூடாது நான் சொல்லியிருக்கேன். ஏன் உட்கார்ப்போம். ஓகே, info tambahan. Okay, kadang-kadang kita tengok perkataan macam ni pelik. Sila exceptional cases இருக்கு பாருங்களேன். Merokok satu amalan yang membahayakan. Merokok imbuhan potla ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அப்ப இது kata kerja lah. Bersawah, pekerjaan ayah amat sejak muda lagi. இது KKW ஆயிருமே. Merah melambangkan sesuatu yang garang. இதுவும் KKW ஆயிருமே. Sorry, kata adjective. Kata mengata boleh mengakibatkan pergaduhan. Kata mengata is also kata kerja. So நம்ம சொல்லியிருக்கோம் subject எப்பவுமே frasa namaல ஆரம்பிக்கணும்ட்டு. ஆனா இது எதுவுமே frasa nama இல்லையே அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஆயாட் எல்லாத்தையும் சரி செய்யணும். Merokok itu tukar jadi tabiat merokok. Tabiat now it become kata nama ready.
Bersawah, tukar jadi aktiviti bersawah. Merah, tukar jadi warna merah. Warna, aktiviti, tabiat, this one all. என்ன சொல்லுவாங்க? Kata nama. Kata mengata, perbuatan kata mengata. இல்லாட்டி tindakan kata mengata. அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம். Okay? When we add this, we can maintain back the originality. Frasa nama-லேருந்து start பண்ற மாதிரி. So, இதுலேருந்து நான் ஒரு 2-3 kata abstract கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அது வேற ஒன்றும் இல்லை. tabiat. ஓகே, tabiat. tabiat வந்து நம்மளால கையாலலாம் பிடிக்க முடியாது. ஓகேயா? வர்ணா. வர்ணா பார்க்கலாம். ஆனால் அந்த வர்ணான்ற அந்த விஷயம் இட்ஸ் நாட் சம்திங் தட் வி கேன் டச். ஓகே, இப்போ சரித்தாவும் கேட்க முடியும் தான். அதுக்காக நான் என்ன சொல்றேன்னா, we cannot touch these things all. That is what we call abstract. ஓகேயா? இன்னொன்று என்ன பார்த்தேன் நான், activity. Activity also kata nama abstract. Okay. So, அது ஒரு விஷயம். 1 minute தான் guys. Okay. Alright guys. jadi நான் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு 10-11 டஃப்பான கொஸ்டின் இங்கே நான் பிளே பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது எப்படி நான் செய்கிறேன்னு உங்ககிட்ட காட்டுறேன். கெட் த ஐடியாஸ் ஃப்ரம் தேர். ஓகே, கெட் ஐடியாஸ் ஃப்ரம் தேர். இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்ச நேரத்துலேயே செஞ்சிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, உங்களுக்கு ஒரு திறமை இருக்கணும்னா என்னன்னா, அது ayat biasa சொங்சாங்க பார்த்தோன்னே தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் வந்து அது சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட் கரெக்டாக பிரிச்சிருக்கணும், இல்லாட்டி கஷ்டமாயிரும். ஓகே, எக்ஸாம்பிள். Kayu pembaris kepunyaan Abang Fu Ying dipinjamkan kepada cikgu. Sekarang, apa subjek saya? Itu yang menjadi persoalan pokok dia. Kayu pembaris எடுக்கட்டா? முடியாது. அவங்க kayu pembarisன்னு பொதுவா சொல்ல. Kepunyaan Abang Fu Ying-ஓட தான் dipinjamkan kepada cikgu. Secara khusus dia bagi tahu subjek kamu. It is not ordinary kayu pembaris. It's kayu pembaris kepunyaan Abang Fu Ying. Okey, jadi ini adalah frasa nama. எப்பவுமே உங்களோட இது மின்னுக்கு subject frasa nama. Dipinjamkan. Nampak? Imbuhan di kan. Kata kerja lah. Maka yang ini adalah frasa nama, frasa kerja. Frasa nama, frasa kerja. Okey, second one. Kereta lama yang. Kalau subjekல வந்து yang பாய்ச்சாங்கன்னா அதை ஃபுல்லா எடுக்கணும். Kereta lama yang tidak boleh bergerak lagi kerana kehabisan minyak pelincir itu. இது வரைக்கும் subjek. ஏமாந்துராதீங்க. Kereta lama yang tidak boleh bergerak lagi kerana kehabisan minyak pelincir itu adalah subjek. Kepunyaan Abang David. So, ke-an. ஞாபகம் இருக்கா? Ke-an எங்க வரும்? Frasa nama வரும். So, frasa nama campur dengan frasa nama. Baik. Nombor 3. Mereka ke kampung itu untuk melihat kambing jantan Pak Udaya berkaki 5. So, mereka hanya subjek. நீங்க உடனே itu வர வரைக்கும் நாங்க இழுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. அதுக்காக தான் இந்த சென்டென்ஸ் கொடுத்தேன். இதுல இருந்து mereka yang ke kampung ituன்னு சொல்லலையே. Mereka ke kampung itu. Yang போடல, அதனால itu வரைக்கும்லாம் எடுக்க தேவையில்லை. Mereka ke adalah kata sendi. Jadi frasa nama, frasa sendi. Okay, next. Umur batu penanda di jalan raya itu cukup tua. Jadi umur மட்டும் எடுத்தா பத்தாது. Umur batu penanda di jalan raya itu. Normalnya subjek ituல முடிகிற மாதிரி தான் நம்ம முடிப்போம். Ini adalah subjek. Predikat dia mula dengan cukup. Cukup tak cukup untuk menentukan apa pola dia. Cukup என்ன போட்டிருக்கு பாருங்க. Cukup tua. Tua here means very old. Old is adjective. So, frasa nama, frasa adjective. Soalan nombor 5. Penduduk kampung itu, subjek. Mulai, அதை வச்சு நம்ம முடிவுக்கு வர முடியாது. Risau. Risau adalah perasaan. Maka yang ini sekali lagi kita namakan frasa nama, frasa adjektif. Baik, ayat seterusnya.
ayat ini dia nampak pelik sikit sebab dia mula dengan yang bergotong royong membersihkan kawasan pinggiran itu orang kampung Sentosa. Sebab ayat ini ayat songsang, guys. Jadi, orang kampung Sentosa yang bergotong royong membersihkan kawasan pinggiran itu. Jadi, yang berdasarkan yang kita tak boleh cakap apa-apa. Okey? Orang kampung Sentosa yang bergotong royong membersihkan kawasan pinggiran itu, அதிலே முடிச்சிட்டாங்க. அதனால சப்ஜெக்ட் வந்து orang kampung Sentosa saja. Predikat dia yang bergotong royong. Okey, bergotong royong adalah kata kerja, jadi frasa nama, frasa kerja. Okey, next. Gunung Kinabalu, dia dah letak yang, nampak tak? Ambil sampai itu. Yang tertinggi di Asia Tenggara itu subjek. Jangan ambil Gunung Kinabalu yang tertinggi saja. சில பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா Gunung Kinabalu yang tertinggi உடனே என்ன பண்ணிடுவாங்க cross பண்ணிட்டு okay D ல ஆரம்பிக்குது frasa sendi. Sudah salah mah. Okay, kamu kena ambil sampai kamu nampak itulah kalau boleh. Gunung Kinabalu yang tertinggi di Asia Tenggara itu subjek. Di Sabah. Dia nasib baik dia masih betul lagi. Tapi pemahaman dia salah lah. இங்க cross பண்ணிட்டு இங்க உள்ள D வச்சு செண்டின்னு சொல்லலாம்னு பார்த்தாங்க. ஆனா அது இங்க உள்ள D க்கு தான் செண்டி நம்ம போடுறோம். Okay, next. Sahabat taulan pada majlis hari lahirnya datang dari jauh dan dekat. So sahabat taulan, taulan என்ன அர்த்தம்னா rakan-rakan lah. Taulan is meaning rakan. Like rakan-rakan lah. Sahabatனா என்ன அதுவும் rakan. So rakan-rakan சொல்றதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை. sahabat taulan மட்டும் நம்ம போடலான்னு பார்த்தோம்னா முடியாது. அந்த பர்த்டேக்கு வந்த அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க. அதனால sahabat taulan pada majlis hari lahirnya. Subjek, datang dari jauh dan dekat. Datang is kata kerja. Datang is kata kerja. Remember that. Okay, nombor 9. Tengok, ayat dia terus start dengan daripada. Kalau dia terus start dengan kata sendi atau dia terus start dengan kata tanya atau dia terus start dengan kata hubung, ini adalah indikasi-indikasi yang kita boleh tahu bahawa ayat yang diutarakan itu adalah ayat songsang. Ayat songsang. Jadi daripada kain sutera warna kehijauan pakaian permaisuri. Ini. Kain sutera warna kehijauan pakaian okey. Pakaian permaisuri ini subjek daripada kain sutera warna kehijauan. Predikat. இது subject predicate dia கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். கரெக்ட்டா எடுக்கணும் நீங்க. Daripada kain sutera warna kehijauan pakaian permaisuri ini. Jadi pakaian permaisuri ini subjek. Daripada, your predicate start with daripada. Okay, maka yang ini kita cakap frasa nama, frasa sendi. Okay, next. Ibu bapa Sumira bagai rusa masuk ke kampung. Rusa masuk kampung saja. Kerana ini kali pertama mereka mengunjungi bandar itu. So, ibu bapa Sumira is subject. Bagai. Bagai is kata sendi. Jangan lupa, guys. Jadi, frasa nama, frasa sendi. This one all tough example, you know. This one all tough. Very tough one. What I gave you. 11-1. Okay. Apabila segala. You see, start with apabila. Apabila is kata hubung keterangan. Kata hubung pancangan keterangan. நான் கரெக்டா சொல்லுவேன். அது எந்த செக்ஷன்ல இருக்குன்னு கூட சொல்ல முடியும். Kata hubung pancangan keterangan masa. Okay. இந்த மாதிரி kata hubungல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா definitely ayat songsang. Jadi kita jadikan biasa dulu. Kami cukup gembira untuk memulakan pendakian apabila segala peralatan telah tersedia. Maka kami adalah subjek cukup gembira.
Cukup is like a penguat marilah. Okay, gembira. Gembira adalah perasaan, maksudnya ini adalah kata adjektif. Jadi frasa nama, frasa adjektif. Okay, so kita dah saya dah bagi banyak penerangan tentang pola ayat ni. Saya harap kamu dapat sudah ada keyakinan untuk membuat soalan pola ayat ini ya. Don't easily fall for the trap. My question sometimes lah. Some of the questions saya selitkan trap. Jangan kamu terpedaya. Saya dah bagi tahu di mana macam mana trap-trap tu akan disediakan. Saya dah bagi tahu contoh ayat. Jadi kita tengok apa yang kamu capai. 3:47 already. Okay. Never mind, do the first 10 question or first 15 question guys. First 15 question. இது சக்கு சக்குன்னு செஞ்சிடலாம். சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட் பிரிச்சுட்டு ப்ரெடிகேட் எதுலேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற போல ஐயாட்டு டிசைட் பண்ணுங்க. Now. Yes? So the second question is the same question that Sir Bincang, sir. Yeah, some of them. Oh, okay. இது வந்து நீங்க ஃபார்ம் 2லயே நான் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பேன் எக்ஸசைஸ் those who are following me from form 2 but இந்த சைட் வரைக்கும் தான் சேமா இருக்கும். இந்த latihan is for form 3, not the same as what you did in your form 2. It's not Okay, the same. sir. Sir, until question 11, sir. 15 செய்யுங்க. Okay. You can start discussing. Okay. Tanusha, number 1. Okay. Example நான் சொல்றேன். எப்படி நீங்க வந்து ஆன்சர் உங்களுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா, okay, you first read out the ayat first. Sahabat taulan pada majlis hari lahirnya datang dari jauh dan dekat. Okay, subjek dia adalah, அப்படி சொல்லணும். Subjek adalah sahabat taulan pada majlis hari lahirnya. Subjek. So, predicate dia mula dengan datang. Jadi, kamu cakaplah, datang adalah kata kerja, maka FN, FK. I don't want just tembak answer. Tembak answer, we don't want to listen. Okay? We want something useful outcome learning. Okay? Yes. Number 1. Beliau ke Indonesia dengan hanya sedikit wang ringgit di sakunya. Subject. Beliau, subjek beliau. So, your predicate mula dengan ke. So, ke is what kata? Frasa sendi, so FN plus FS. Yes, good. Next. Number 2 skip because we already discussed this. Number 3, Misalachi. Misalachi. Are you speaking? We cannot listen you. I think you're on the mic, but I couldn't hear anything. Apa yang telah melanda bahagian tenggara Amerika Syarikat? Oh, can you hear me, sir? Okay, now can. Little. Yeah. Sir, can you hear me? Okay, now can. Go on. No, I cannot hear. Ribut taufan yang telah melanda bahagian tenggara Amerika Syarikat ialah Katrina. The subject is Katrina is also FN. So I think I assume she said yeah. Okay. Ribut taufan yang, that means must take the subject in detail. Telah melanda bahagian tenggara Amerika Syarikat. அது வரைக்கும் முடிக்கணும். Ialah, whenever you see ialah also, ialah is another indicator. அது frasa nama தான்ட்டு. Okay, ialah, ஏன்னா ialah முடிஞ்சு கண்டிப்பா frasa nama தான் வரணும். Ialah Katrina. So, jadi ini adalah kata nama khas kan? Jadi frasa nama. Okay. Yang ni saya dah buat. Frasa nama, frasa sendi. Baik. Nombor 5. Vaishnavi. Ya, sir. Pada hari raya semua orang miskin kaya bermahaf-mahafan. Semua orang miskin kaya bermahaf-mahafan is subject. Pada hari raya is predicate.
No. Who said so? Semua மதம் வந்து அந்த ஆயாட்ட வந்து பியாசாவை மாத்திரணும். Semua orang miskin kaya. அதுதான் subject. Ya, So, subjek. bermaaf-maafan pada hari raya is predicate. So, you are starting with Oh, bermaaf-maafan. So, frasa nama oh. Frasa kerja. kerja lah. Bermaaf-maafan is kata kerja. Verb பாருங்க. Okay, nombor 6. Teruna dara yang berkunjung ke kafe cyber itu riang sahaja. Teruna dara until cafe cyber is the subject. Cafe cyber itu. No, itu is the subject. Okay. Riang sahaja is the predicate. So, Frasa nama plus frasa adjective. yes, riang is adjective. Very good. Okay, teruna darana, the bachelor boy. Bachelor boy lah, bachelor man. Bachelor man lah. Boy pula. Bachelor man. Okay. 7. 7 siapa? Visalachi. Visalachi? I think she cannot hear or what. Mereka yang berada di Dewan Mesyuarat itu Datuk Nenek Belaka. The subject is mereka yang berada di Dewan Mesyuarat itu. Okay. So Datuk Nenek Belaka is FN. FN, correct. Datuk nenek lah orang பாருங்க. அதனால frasa nama தான். Okay. Baik, nombor 8. Vaishnavi? Ya, sir. Cikgu Sedi ialah guru bahasa Melayu di kelas kami. Cikgu Sedi is subject, the rest is predicate. Okay. So, FN plus FN. Because guru is orang, so So FN. kata nama lah, frasa nama. Okay, good. Next, nombor 9. Cahaya dari rumah itu hanya melalui lampu minyak. This one I'm not so sure. Cahaya is the subject. Dari rumah until the end is predicate. No. Wah. Cahaya, எங்க உள்ள cahayanu ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்லியிருக்காங்க. Cahaya dari rumah itu. Subject. Hanya melalui lampu minyak. Now? Frasa kerja. Yes. Hanya வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ண முடியாது. Right? Melalui வேணும். அதனால frasa nama, frasa kerja. So the hanya here berfungsi sebagai kata bantu. Okay, 10. Salachi? Bulu burung gagak yang hinggap di pekan itu hitam sungguh. The subject is bulu burung gagak yang hinggap di pekan itu. Hitam sungguh is frasa adjective. Yes. So, frasa nama, frasa adjective and also predicate as well. Okay. Yang பாய்ச்சிருந்தாங்கன்னா கன்ஃபார்மா தெரியும். Sometimes yang பாய்க்காது தான் நம்ம கன்ஃபியூஷனா இருக்கும். Like cahaya yang dari rumah itu, yang datang dari rumah itu, அந்த மாதிரி கொடுத்தனா நம்ம டக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிரும். Yang இல்லாதது கொஞ்சம் நீங்க பார்த்து செய்யணும். Sometimes can be taken until itu, sometimes cannot. Baik, 11. Perniagaan cara Alibaba tidak patut diamalkan di negara ini. Perniagaan cara Alibaba is subject, tidak patut diamalkan di negara ini is predicate. FN plus FK. tidak வச்சு முடிவு பண்ண முடியாது. patut வச்சு முடிவு பண்ண முடியாது. ஆனா patut வச்சு முடிவு பண்ணலாம். ஏன்னா patut is kata bantu. Kata bantu. Yes. So FN, FK. அப்புறம் நான் ஒன்று கேட்குறேன். நீங்க படிக்கிறதுலாம் சரி, ஆனா நீங்க சம்டைம்ஸ் அர்த்தம்லாம் கேட்க மாட்டீங்க நிறையா. நான் கேட்குறேன், perniagaan cara Alibaba-னா என்ன அர்த்தம்? Yes, Vaishnavi. Yes, sir. அலிபாபானா என்ன அர்த்தம்? அலிபாபா கதை கேட்டிருக்கியா இல்லையா? கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஆனா கதை தெரியாது. எங்க ஏதாவது கேட்டுருவாங்கன்னு கதை தெரியலன்ட்ட நீனு. உண்மையிலே தெரியாது சார். அப்ப இன்னைக்கே போய் பாருப்போம். நிறைய வெர்ஷன் இருக்கு. தமிழ்லயும் இருக்கு, அரபிக்ல இருக்கு, என்னென்னமோ வெர்ஷன்ல இருக்கு. ஓகே. Alibaba is the guy that miskin go to the Koga and grab all the emas there and then give it to the fakir. Perniagaan cara Alibaba வந்து திருடி
அதாவது ஒரு இடத்துல திருடி ஏழைங்களுக்கு உதவி செய்யறது அந்த மாதிரி. ஓகே, அது வந்து கன்சிடர் நாட் குட்ல. என்னதான் இருந்தாலும் திருடி தானே செய்யறோம். ஸோ ஃப்ராசா nama frasa kerja. And final question. Pembantu penyelidik baru itu berasal dari Kedah. Pembantu penyelidik baru itu is the subject. Berasal dari Kedah is the predicate. Okay. FNFK. Yes, Imbuan Ber is FK. Okay, good. ஸோ உங்கள் வேலை வந்து மிச்சம் இருக்கிற இந்த எக்ஸசைஸ் மட்டும் செஞ்சுட்டு வாங்க. லத்திஹான் சத்துவை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வாங்க. ஸோ அடுத்த வாரம் நான் டக்குன்னு போயிடணும். ஏன்னா அடுத்த வாரம் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு டைம் கொடுத்துக்கிட்டு வேஸ்ட் ஆக வேணாம். ஏன்னா வி வாண்ட் டு ஸ்டடி. இது மட்டுமே வராது. லைக் இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் ஒரு வாட்டி வந்துச்சு. PMR pula PT3 2017. PT3 2017 வந்துச்சு இந்த மாதிரி கேள்வி. ஓகே, அண்ட் ஓகே அது வரைக்கும் மாதிரி செஞ்சிருவோம். நடுவில் வந்து நான் கொஞ்சம் கேப் விட்டுருக்கேன். கரங்கன் பெண்டே நெக்ஸ்ட் வீக் ஐ வில் போஸ்ட் அபவுட் ayat biasa ayat somsa. ஓகே, தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் வீக். ஸோ நாளைக்கு வந்து 5th week. நாளைக்கு வந்து minggu kelima tau. Jadi sepatutnya sains tidak perlu diadakan. Karena 1 bulan kena ada 4 kelas saja. Tapi saya rasa matematik 1 kelas kita kena ganti. I will check and I will announce in the group. Okay, sir. So that means definitely tomorrow no science class. But maths class இருக்கா இல்லையா நான் பார்த்து சொல்றேன். இருந்துச்சுன்னா அந்த டைம் நம்ம பயன்படுத்தி எப்போதும் போல மேத்ஸ் கந்தி பண்ணிடுவோம். Okay, sir. Okay. Okay, sir. All right. Okay, So sir. Thank you. yeah. Okay, guys. Bye. Okay, Take sir. care. Okay, bye, sir. Thank you, sir. All right.